Untuk hari ini, cikgu akan memahami kenapa saya guna perkataan memahami sebagai objektif. Okey, kan dia tak jelas. Kita boleh guna perkataan memahami jika ada KK, kriteria kejayaan. Jika dalam RPH cikgu tidak ada KK, memang memahami akan jadi satu yang vague, yang tidak jelas. Okey, tapi ada KK, cikgu boleh guna perkataan memahami. Jadi di sini pada hari ini cikgu akan memahami tentang perancangan tentang KMR. Bila kita kata proses KMR, KMR ada 3 proses. Saya ulangi, KMR ada 3 proses iaitu perancangan, pelaksanaan dan showcase. Berbanding dengan projek tak ada showcase. Mungkin dia pamerkan saja, tapi KMR dia ada showcase. Showcase maknanya murid itu akan share apa yang dia buat, dia akan present apa yang dia buat. Okey, maknanya ini ialah hasil saya handphone dan cara saya buat handphone ni saya akan bagi step by step. Maknanya itu yang dimaksudkan dengan showcase. Maknanya the performances and also the product being created. Dia maknanya dia bentangkan dan juga dia tunjukkan hasil produk. Itu ialah dimaksudkan dengan showcase. Okey, maknanya ada 3 proses 3 proses KMR. Proses yang pertama ialah perancangan. Proses yang kedua ialah pelaksanaan dan proses yang ketiga ialah showcase. Yang cikgu perlu hantar untuk tugasan ialah perancangan aja. Perancangan aja yang perlu dihantar kepada RE. Okey, kemudian cikgu akan tahu tentang pendekatan modular. Okey, konsep backward design. Konsep backward design ni sebenarnya kaedah digunakan dalam KMR dan juga peringkat. Peringkat KMR ni dia sebenarnya terkandung dalam backward design. Okey, dan kita akan tahu. Okey, seterusnya cikgu akan, kita tak tahu, mungkin kita tak sempatlah untuk melengkapkan PDP KMR sebab apa, salah satu yang perlu dihantar ialah template PDP KMR. Kemudian kerangka KMR PBL pun kena hantar juga. Okey, dan cikgu akan tahu tentang kitaran PBL KMR. Okey, dan apa itu konsep GRAPS. Nanti konsep GRAPS, where to, itu semua penting dalam KMR. GRAPS, where to. Okey, kemudian cuba merancang pelaksana KMR. Maknanya kena ada garis masa. Antara yang kena hantarlah KMR PBL, garis masa, pentaksiran. Nanti saya akan tunjuk apa yang cikgu perlu hantar sebenarnya. Okey. Seterusnya kejayaan, cikgu akan dapat merungkai dimaksudkan apa yang kita kata merungkai standard kandangan. Apa yang dimaksudkan dengan merungkai standard kandangan ni? Kemudian cikgu akan cuba menghasilkan idea utama, dah tahu dah agak-agaknya apa idea utama, dan cuba memikirkan tentang soalan-soalan pencetus idea. Kemudian nanti selepas ni mungkin akan ada PLC dalam kalangan cikgu untuk melengkapkan PDP KMR. Okey, menghasilkan rumusan projek berdasarkan konsep prinsip GRAPS sebab sebelum pentaksiran itu berlaku mesti ada tugasan. Kemudian akhirnya melengkapkan ada lagi PLC melengkapkan template KMR PBL, menyediakan garis masa dan akhir sekali cikgu akan tahu apa itu showcase. Okey. Okey, bila kita kata tentang modul KMR terbagi kepada 2. Dia ada 2 submodul. 6.1 dan 6.2. 6.1 ialah tentang teras merungkai standard. 6.2 ni sebenarnya proses bagaimana pembelajaran di dalam bagaimana pembinaan plan pembelajaran. Okey, macam mana aktiviti-aktiviti itu dia dibuat. Kemudian proses bagaimana penyampaian di dalam bilik darjah. Okey, sebab tu kita kata dia adalah pembelajaran inovatif PBL. Maknanya solid tentang modul 2 ialah tentang pelaksanaan PBL. Daripada peringkat 3 ni, dia ada 3 peringkat ni, KMR ada 3 peringkat. Daripada peringkat 3 ni, okey, dan daripada peringkat 3 maknanya dia bina pelan pembelajaran sampai ke hujung. Okey, alright. Apa itu KMR sebenarnya? Cikgu, apa itu KMR? KMR sebenarnya adalah pentaksiran bilik darjah. Dia adalah PBD.
menggunakan pendekatan PBL, menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek. Dan juga apa kaedah yang digunakan adalah kaedah KMR, kaedah backward design. Okey, saya ulangi KMR ni adalah pentadsiran bilik darjah yang menggunakan pendekatan PBL dan kaedahnya ialah kaedah backward design, KMR backward design. Okey. KMR ada 3 proses. Dalam KMR itu sendiri ada 3 peringkat. Tapi pelaksanaan KMR daripada A sampai Z, dia ada 3 proses. Proses yang pertama ialah proses perancangan. Okey, proses perancangan. Dalam proses perancangan ni cikgu, dia ada 3 peringkat. Saya ulangi, dalam proses perancangan ni, dia ada 3 peringkat. Okey, peringkat pertama ialah peringkat kurikulum, peringkat kedua ialah peringkat pentadsiran, peringkat ketiga ialah peringkat pedagogi dalam proses pelaksanaan. Tetapi pedagogi ni dia cuma bina saja, bina plan pembelajaran. Okey, dalam peringkat perancangan ni saya kata dalam proses perancangan ni dia ada 3 peringkat. Peringkat yang pertama ialah peringkat kurikulum, peringkat yang kedua ialah peringkat pentadsiran, peringkat yang ketiga ialah peringkat pedagogi. Tapi pedagogi di sini adalah peringkat membina plan pembelajaran saja. Dia bina. Dia belum mengajar lagi. Tapi peringkat pelaksanaan adalah proses pengajaran KMR itu berlaku di dalam bilik darjah. Maksudnya KMR PBL itu berlaku dalam bilik darjah adalah peringkat pelaksanaan. Dan akhir sekali bila murid semua dah habis, dah siap dengan ada produk masing-masing ataupun produk grup masing-masing, mereka akan berkongsi. Maksudnya dia showing the product and dia akan terangkan. Maknanya dia perform lah. Dia akan terangkan, ini adalah produk saya, nama dia handphone apa, okey, bagaimana daripada proses awal dan proses akhir, kebaikannya dan seterusnya bergantung kepada apa rubrik yang cikgu berikan. Jadi mudah akan present, menunjukkan produk dia daripada A sampai Z berdasarkan ya cikgu, apa kriteria-kriteria yang telah cikgu tetapkan. Jadi KMR ada berapa proses? Dia ada 3 proses. 3 proses, yang pertama ialah perancangan, yang kedua ialah pelaksanaan dan yang ketiga ialah showcase. Tapi dalam perancangan dia ada 3 peringkat. Peringkat pertama ialah peringkat kurikulum, peringkat kedua ialah peringkat pentadsiran, peringkat ketiga ialah peringkat pedagogi membina plan pembelajaran. Pelaksanaan maknanya KMR PBL ini berlaku di dalam bilik darjah. Okey, berlaku dalam bilik darjah, proses pedagogi, cikgu menerangkan tentang tugasan, murid bertanya, ini bila berlaku dalam PDPR lah. Tapi kalau bersemuka pun dia proses itu berlaku di dalam bilik darjah, bukan di luar bilik darjah. Dia solid dalam bilik darjah. Okey. Dan akhirnya murid akan berkongsi. Berkongsi ni sama ada dia berkongsi di dalam bilik darjah sendiri ataupun dia buat showcase, sekolah ada 1 hari untuk showcase. Tapi kalau showcase ni dia akan mengambil masa, tapi kalau dalam bilik darjah tu dia akan berlaku dalam PDP itu sendiri.